Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 18 Julai. Kes penipuan melalui panggilan telefon mencatat kerugian RM52.9 juta di Sarawak sejak 2019 hingga 30 Jun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia melibatkan 849 kes yang dilaporkan. Daripada jumlah tersebut, 484 merupakan wanita. Berkenaan love scam atau African scam atau parcel scam pula mencatatkan 347 kes dengan RM14.74 juta nilai kerugian dalam tempoh yang sama. Katanya golongan wanita merupakan mangsa tertinggi iaitu 278 orang berbanding golongan lelaki iaitu 69 orang. Manakala bagi penipuan jual beli dalam talian sebanyak 1,634 kes telah dilaporkan melibatkan kerugian RM11.85 juta. Datuk Seri Fatimah memberitahu mangsa tertinggi adalah golongan lelaki iaitu seramai 849 orang. Menyentuh mengenai penipuan pekerjaan yang tidak wujud, Sarawak mencatatkan RM10.1 juta daripada 536 kes yang dilaporkan. Golongan wanita menjadi mangsa tertinggi iaitu 319 orang. Datuk Seri Fatimah mendedahkan perkara tersebut pada mesyuarat bersama agensi berkaitan untuk program anti-scam di Kuching semalam. Hornbill Network Konsortium Berhad dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS semalam menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk kerjasama penyelidikan menggunakan penggantian simen fly ash sebagai bahan tambahan simen dalam pembinaan di dalam negeri. Majlis menandatangani MOU di antara penasihat Hornbill Network Konsortium Sdn Bhd, Dato' Abdul Kadir Sahib dan pengarah urusan Hornbill Network Konsortium Sdn Bhd, Hanizam Hashim dengan Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dato' Dr. Kadim Suaidi dan Dekan Fakulti Kejuruteraan UNIMAS, Profesor Insinyur Dr. Siti Nur Linda Taib. Ia disaksikan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni. Perjanjian tersebut bertujuan memastikan kelestarian bahan yang digunakan dalam pembinaan untuk melindungi alam sekitar di Sarawak sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 Kerajaan Negeri untuk menjadi masyarakat yang dipacu oleh data dan inovasi di mana semua orang menikmati kemakmuran ekonomi, inklusiviti sosial dan alam sekitar lestari. Dalam ucapannya, Dr. Hazlan berkata melalui kerjasama tersebut, juga kedua-dua pihak akan berusaha menggabungkan aspek penting iaitu alam sekitar, sosial dan pengurusan ESG untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Ujarnya langkah proaktif diambil diharap dapat diperluas dengan penyelidikan lanjut untuk membantu pemaju perumahan di Sarawak menggunakan bahan pembinaan mampan dari segi alam sekitar. Hornbill Network Konsortium Sdn Bhd komited mencari penyelesaian mampan bergabung dengan Fakulti Kejuruteraan di UNIMAS untuk meletakkan asas bagi menembusi pencapaian dan penemuan penyelidikan dalam pembangunan perumahan di negeri Sarawak dan membantu menyelesaikan masalah kekurangan bekalan simen pada masa depan. Penggunaan fly ash sebagai bahan tambahan dalam penghasilan konkrit dapat memberikan impak positif kepada alam sekitar dengan menggabungkan prinsip ESG. Selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak, dan kita rasa bersyukur kerana selama 60 tahun kita dapat hidup aman dan damai di samping kita membangunkan negeri Sarawak sebagai wilayah negara Malaysia. Selama 60 tahun pemimpin bergonta-ganti, tetapi kita di Sarawak dapat meneruskan usaha untuk memakmurkan negeri kita supaya rakyat mendapat manfaat daripada dasar-dasar kita, sama ada dasar ekonomi, dasar sosial maupun dari sudut kesefahaman dari rakyat berbilang kaum dan berlatarkan agama. Maka dengan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak, Sarawak makmur dan Sarawak maju.
Bersua kembali. Seiring perubahan zaman, Jabatan Penyiaran Malaysia tidak ketinggalan dalam melakukan perubahan dalam sistem pemancarnya ke arah meningkatkan penyampaian kepada masyarakat. Ke arah itu, pelbagai pendekatan telah dilakukan termasuk menaik taraf sistem pemancar radio FM Negeri Sarawak. Hadir ke lokasi bagi meninjau pelaksanaan projek naik taraf itu adalah Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Penyiaran Puan Puteri Juliana Yaakob dan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak Wan Azan Wan Ahmad. Dalam rangka lawatan 2 hari ke Miri, Puan Juliana turut menghadiri majlis penyerahan tender bagi pembangunan dan naik taraf sistem pemancar radio FM Negeri Sarawak di Jabatan Penyiaran Malaysia Miri hari ini. Dengan penaik tarafan sistem ini akan memantapkan lagi sistem penyampaian RTM di Sarawak. Turut hadir adalah Pengarah Bahagian Perkhidmatan Teknikal Jabatan Penyiaran Malaysia Ismail Sulaiman, Pengarah Bahagian Pembangunan Fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia Ismail Seman, Timbalan Pengarah Seksyen Teknikal Rangkaian Kajang Tuan Haji Wan Arifin Wan Husin dan Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak Puan Nurjihan Yahya serta Pengurus Stesen RTM Miri Lydia Payarinyut. Seorang warga emas lelaki maut selepas van yang dipandunya melanggar bahagian belakang sebuah lori tanah di Kampung Rapak Atas, kilometer 45 Jalan Sri Aman Surian tengah hari semalam. Laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak memaklumkan mangsa dikenal pasti sebagai Tan Kok San, 72 tahun. Mangsa yang tersepit di tempat duduk pemandu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan. PGO menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.56 tengah hari. Seramai 7 anggota dengan sebuah jentera serta 2 anggota dengan sebuah kenderaan perkhidmatan penyelamatan dan perawatan kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman digegaskan ke lokasi kejadian. Kelab roda dalam Inner Wheel Club Miri dan Rotary Club of Miri Old Town yang kedua-dua pertubuhan global bukan kerajaan telah bersama-sama menghulurkan bantuan segera untuk mangsa kebakaran di Kampung Long Wat, Tutuh di Ulu Baram. Presiden IWC Miri, Cecilia Seman berkata, bantuan berupa wang tunai, barangan makanan, peralatan memasak dan pakaian serta keperluan harian lain itu disumbangkan oleh ahli kedua-dua kelab dan orang ramai semasa kutipan derma yang dijalankan secara bersama sebaik mengetahui tragedi itu. Inisiatif mengumpul bantuan itu wujud selepas salah seorang penduduk kampung dan seorang rakan beliau, Jennifer Urakebing, memalungkan blok tengah kampung sebanyak 27 pintu daripada 98 pintu di rumah panjang mereka musnah akibat kebakaran tengah malam pada Sabtu 8 Julai lalu. Beliau menambah sebaik mendengar berita tersebut, beliau segera memaklumkan ahlinya untuk menderma barangan diperlukan dan juga meminta kerjasama Chong Bo Luan, Presiden Rotary Club of Miri Oil Town yang baru-baru ini bersetuju menganjurkan projek amal secara bersama terutamanya untuk komuniti tempatan. Sementara itu, mereka yang ingin menghulurkan sumbangan boleh menghubungi Bendahari Jawatan Kuasa Bencana Kebakaran Kampung Long Wat, Roslina Johannes di talian 019-855-9478. Kampung Long Wat merupakan sebuah penempatan kampung terpencil lebih 100 tahun milik kaum Kayan dan Kenyah. Perahu Bungai Nuing yang dikayuh 30 pengayuh Khazanah Ujang muncul Raja Sungai Regata Sebauh 2023 dengan catatan masa kayuhan 6 minit 13 saat bagi jarak 2 kilometer. Bagaimanapun, pasukan Khazanah Ujang berasal dari Sungai Gelam Sebauh dan Sepauh Betong ternyata unggul jauh meninggalkan 6 perahu yang lain khususnya selepas memasuki Pekan Sebauh. Kami merasa bangga dan akan meneruskan sukan lumba perahu ini kepada tahun yang akan datang dan akan mempraktikkan segala apa-apa daripada yang bekerjasama dengan agensi kerajaan yang untuk mengharumkan nama Sebauh. Sementara itu, bagi acara 15, pekayuh yang diadakan sebelum itu menyaksikan pasukan Waris Kafkifan Jepak 1 muncul juara menewaskan pasukan Khazanah Ujang di tempat kedua dan Bujang Vai Komeng Saribas di tempat ketiga. Regata Sebauh 2023 diadakan sempena Pesta Sebauh 2023 dan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka berlangsung di Sungai Kemenas Sebauh melibatkan 7 kategori lumba perahu dipertandingkan. Regata Sebauh anjuran pejabat daerah Sebauh yang telah lama tidak diadakan di Pekan Sebauh itu mendapat 75 penyertaan daripada 12 pasukan dari seluruh Sarawak.
sambutan kali ini memang agak memberangsangkan sebab ada satu kategori untuk kategori 15 pengayuh, ada 17 penyertaan yang menyertai. Di mana kami terpaksa membuat dua saingan pertama dan yang kedua sebab Sungai Batang Kemenang tak dapat nak memenuhi memuatkan untuk 17 perahu. Berlangsung selama 2 hari pada hujung minggu lepas mendapat sambutan yang meriah. Manakala hujung minggu ini 22 dan 23 Julai pula akan berlangsung lumba bot laju. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 18 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.